Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua anak-anak murid cikgu tahun 4, semoga pada hari ini berada dalam keadaan sihat, sejahtera, ceria di samping keluarga anda di rumah. Okey, hari ini kita akan belajar bagaimana untuk menjawab soalan-soalan mengeksperimen. Murid-murid yang cikgu sayangi semua, sebelum itu mari kita sediakan lembaran kerja modul 3 untuk kita buat bersama-sama. Bagi menyelesaikan soalan, menyelesaikan eksperimen, ada 3 langkah yang kita perlu gunakan. Yang pertama, baca dulu soalan. Yang kedua, garis kata kunci. Dan yang ketiga, kenal pasti pemboleh ubah. Sebentar lagi cikgu akan tunjukkan langkah-langkah bagaimana untuk menjawab soalan mengeksperimen ini. Bila murid-murid telah sediakan lembaran kerja dan telah lihat soalan yang diberikan, maka langkah yang pertama ialah kita baca terlebih dahulu soalannya sehingga faham. Okey, mari kita baca sama-sama. A. Jawab semua soalan di bawah. Sekumpulan murid tahun 4 Bestari telah menjalankan eksperimen. Saiz dan bentuk objek telah dimalarkan. Hasil penyiasatan telah ditunjukkan di dalam jadual. Murid-murid, setelah kita baca dan kita fahami, kita ambil teruskan dengan langkah yang kedua, gariskan kata kunci. Okey, murid-murid, sila gariskan perkataan saiz dan bentuk objek telah dimalarkan. Gariskan dengan pensel ataupun pen merah. Okey, kemudian langkah ketiga, kita kena cari pemboleh ubahnya. Bagaimana kita hendak mengenal pasti pemboleh ubah? Pemboleh ubah dia ada 3. Iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasikan, pemboleh ubah yang bergerak balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Pemboleh ubah ini boleh dicari dengan melihat pada kenyataan di atas atau pada gambar rajah yang diberikan dengan kata kunci seperti berikut. Kebiasaannya, pemboleh ubah yang dimanipulasikan, kata kuncinya ialah yang dibezakan atau yang berlainan. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas mestilah yang dikaji dan yang disiasat. Manakala pemboleh ubah yang dimalar adalah pemboleh ubah yang sama ataupun yang ditetapkan di dalam eksperimen. Tahukah anda bahawa pemboleh ubah ini mesti sekurang-kurangnya terdiri dari 2 patah perkataan, iaitu parameter dan objek. Sekiranya ada jadual, maka mudahlah bagi kita untuk mengenal pasti pemboleh ubah. Dan jika jadual itu keadaan kiri dan kanan, lajur kiri dan kanan ini seperti yang ditunjukkan, maka pemboleh ubah yang dimanipulasikan kita tandakan dengan PM sebelah kiri. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas di sebelah kanan.
PB, iaitu saiz bayang-bayang. Manakala jika jadual itu kedudukan atas dengan bawah seperti dalam gambar rajah di bawah tu, maka pemboleh ubah yang dimanipulasi kita tandakan dia dengan PM, iaitu jarak objek S dengan lampu suluh. Manakala pemboleh ubah yang bergerak balas kita tandakan dengan PB, iaitu saiz bayang-bayang. Kenapa tanda PM dan PB itu mesti ditulis? Ia akan memudahkan kita untuk menjawab soalan-soalan seterusnya. Kita kembali kepada soalan untuk menyelesaikan masalah. Jadi, bagaimana kita hendak menyelesaikan soalan nombor 1? Apakah pemboleh ubah dalam penyiasatan di atas? Okey, kita lihat pada jadual. Cikgu dah pesan tadi, jadual yang dalam keadaan kiri dan kanan itu, kita tandakan PM pada sebelah kiri, iaitu pada lajur jarak objek S dengan lampu suluh. Manakala sebelah kanan, kita tandakan dengan PB pada saiz bayang-bayang. PM itu apa? PM itu ialah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Dan PB itu apa? PB ialah pemboleh ubah yang bergerak balas. Jadi, anak-anak murid semua telah berjaya menyelesaikan untuk soalan nombor 1 A dan B. Bagaimana pula pemboleh ubah yang dimalar? Tadi pada awalnya kan cikgu dah minta awak untuk gariskan kata kunci di atas. Kita lihat apa yang kita gariskan tadi. Saiz dan bentuk objek yang dimalarkan. Jadi, untuk kita menjawab pemboleh ubah yang dimalarkan, kita pilih satu sahaja. Dan dia mesti ada parameter dan objek. Kita pilih ialah saiz objek S. Kita teruskan dengan soalan yang kedua, iaitu apakah tujuan eksperimen di dalam penyiasatan di atas? Murid-murid, untuk menjawab soalan ini, dia ada kata kuncinya. Kata kuncinya ini tak boleh ditinggalkan. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya ialah untuk menyiasat hubungan di antara, dalam kurungan kita ambil PM dengan PB. PB itu kita nak dapat di mana? Kita boleh dapatkan PB itu dari jadual ataupun dari jawapan pemboleh ubah yang kita telah pilih tadi. Ingat ya anak-anak murid semua, PM dan PB itu kita mesti ubah, bukan ditulis dengan huruf PM. Kita teruskan dengan soalan yang ketiga, iaitu tuliskan hipotesis di dalam penyiasatan di atas. Untuk menjawab soalan hipotesis, dia juga ada kata kuncinya. Sebelum kita kenal pasti, kita kena lihat bagaimana keadaan pemboleh ubahnya. Pemboleh ubah 10 cm
kemudian dia bertambah jadi 20 cm, kemudian bertambah lagi menjadi 30 cm. Maknanya pemboleh ubahnya bertambah. Seterusnya kita lihat pada pemboleh ubah yang bergerak balas. Bagaimana keadaannya? Saiz bayang-bayang mula-mula ia adalah besar. Kemudian jadi sederhana dan akhirnya jadi kecil. Ini menunjukkan pemboleh ubah yang bergerak balas daripada besar jadi kecil semakin berkurang. Untuk menjawab hipotesis, kita kena guna kata kunci semakin, lihat bertambah atau berkurang pada pemboleh ubah di jadual, dan kemudian semakin, lihat juga pemboleh ubah bertambah ataupun berkurang pada jadual. Jadi kita kena pilih semakin bertambah PM, di mana kita nak dapatkan PM, kita boleh dapatkan pada jadual di atas, dan semakin berkurang PB. Berkurang PB, di mana kita nak dapatkan PB, kita boleh dapatkan di jadual di atas. Untuk soalan nombor 4, soalan yang berbunyi di antara berikut yang manakah imej di dalam skrin bagi objek S? Murid-murid kena lihat dan bayangkan mana satu objek yang akan kelihatan di skrin. Murid-murid kena pilih dan bulatkan jawapan sama ada A atau B atau C atau D. Pilih satu jawapan sahaja. Okeylah, sampai di sini sahaja untuk hari ini. Jangan lupa rajin-rajin membaca buku sains supaya anda tidak ketinggalan dan supaya anda akan bertambah ilmu pengetahuan tentang sains. Kita jumpa lagi di lain ketika. Bye.